السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita telah selesai melaksanakan solatut tarawih ataupun qiyamul lail. Jadi dalam kesempatan yang ringkas ini maksimumnya 20 minit. Tapi insya-Allah tak lebih panjang daripada qiyamul lail. Dan malam ni kita nak sembang apa? Insya-Allah kita cerita berkenaan dengan solat tarawih ni bukan budaya. Tajuk kita solat tarawih bukan budaya. Jadi maknanya bila dia bukan budaya, dia adalah satu ibadah. Kan? Satu kerja amal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifiyatan wa adadan. Maksudnya dari sudut kaifiat dan daripada sudut bilangannya. Dia telah pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau kita mengubahnya, maka dia tak jadi sunnah lah. Dia jadi sunnah. Jadi kalau kita nak buat ibadat yang kita panggil sebagai solatut tarawih ataupun qiyamul lail, dia mesti bertepatan sama ada di sudut adat, di sudut bilangan ataupun di sudut kaifiat. Sebab tu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ditanya tentang kaifiat ataupun bilangan rakaat tarawih. Maknanya dia terjihkan secara ringkasnya sebut di sini bahawa kalau yang terbaiknya adalah kaifiat dan adat. Maksudnya kaifiat, cara perlaksanaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang kita maklum bahawa Nabi SAW kana yaqumul lail hatta yatafattara qadamahu. Adalah Nabi SAW bila Nabi salat malam, bengkak-bengkak kaki dia, pecah-pecah kaki dia. Ini menunjuk atas apa? Menunjukkan atas ala tulil qiyam, tunjuk atas panjangnya qiyam Nabi SAW dalam solat tadi. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi SAW yusalli arba'an, semayang 4 rakaat. Kata Syekh, ay raka'atan, iaitu 2 rakaat. La tas'al an husnihinna wa an tulihinna. Jangan kamu tanya solat Nabi SAW tentang panjangnya dan cantiknya, indahnya. Kan yutilul qiyam, Nabi SAW memanjangkan qiyam, melamakan qiyam solat tarawih, dan melamakan rukuk-rukuknya dan sujudnya. Itu kaifiat sunnah. Jadi kata Syekh hafizahullah ta'ala secara ringkasnya, sebab itu jumhur mereka maknanya menganjurkan kalau kita tak mampu nak buat 11 rakaat, kita buat 21 rakaat, ataupun kita buat 36 rakaat, ataupun kita buat 40 rakaat. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, kerana kalau kita nak buat betul-betul sunnah, dia mesti tepat di sudut bilangan dan di sudut adat dia, di sudut kaifiat dia. Maknanya Nabi SAW baca panjang, solat dengan panjang, sehingga sebab tu kita tahu ibadat ni dia adalah jihad. Ibadat ni adalah jihad. Bila mana jihad, maknanya kita tak membiarkan jiwa kita tadi selesa. Kita tak membiarkan diri kita tadi selesa. Anggota dia macam seolah-olahnya dia terseksa, seolah-olahnya dia merana. Kenapa? Sedang dalam rekrut, dalam latihan tentera, askar. Mungkin di kalangan kita pernah masuk askar dan dia pencen askar. Macam mana dia dalam keadaan dia tentera ketika 3 bulan rekrut? Kan? Memang sakit urat. Jadi kita rekrut kita sebulan untuk tempoh setahun. Jadi kalau kita mana tak ambil berat tentang ni, maksud tak, kita tak beri dia punya suplemen dengan cukup-cukup untuk jiwa kita. Sebab tu kita long lay dalam ibadat. Kita rasa nak, alah, aku nak pergi sana lah. Sebab apa? Sana cepat habis. Pendek. Aku nak pergi sana lah. Sana 8 cepat habis. Jadi pada tu saya kata tajuk malam ni solat tarawih bukan budaya, bukan adat.
Dia adalah ibadah, dia adalah jihad. Kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ni kita sedang men-challenge, sedang cabar diri kita. Kita sedang mencabar jiwa kita untuk mengaut keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau kita berniaga di bazar Ramadan, kita akan panggil orang, abang mari sini bang, beli barang saya bang. Ini barang baiknya bang. Kan? Tempat lain tak nak jual bang. Tempat saya paling sedap bang. Kita akan gunakan macam-macam untuk lariskan perniagaan kita. Jadi dalam ibadah kita lebih kena kuatkan lagi. Biar kita, tubuh kita ni rasa macam tak selesa. Jangan biarkan kita ni, tubuh kita ni manja. Alah, imam ni baca panjang sangat. Aduh, cari tempat lain lah. Nak cepat, kena sembahyang dekat macam Indonesia tu lah. Okay, cepat balik. Tu imam tadi maknanya tak ada nak iktidal. Makmum tak ada nak rukuk, imam iktidal dah. Makmum tak ada rukuk, imam dah rakaat kedua dah. Jadi itu, maknanya kita kena ubah ataupun kefahaman kita tentang sunnah Nabi SAW. Kalau kita tak boleh buat dalam keadaan maknanya ikut kaifiat dan adat Nabi SAW, kita kena tambah adat. Kerana kaifiat maknanya kita tak dapat nak tiru kaifiat Nabi SAW, iaitu tulul qiyam, panjang lama solat kita kena ubah sebagaimana pendapat jumhur, maknanya semayang 21 ataupun 36 ataupun 40 rakaat ataupun berapa puluh rakaat kita semayang. Itu pendapat jumhur, dan Syekh kata hafizahullah ta'ala, kan, maknanya dia menterjihkan bahawa kalau kita tak boleh nak ikut kaifiat dan adat, kita kena buat lebih daripada 8 tadi. Buat lebih pada 11 rakaat tadi. Itu baru sunnah. Jangan kita ingat kata kami dah buat sunnah. Kita hanya ikut satu part saja, kita tak ikut part yang kedua. Part yang pertama kita ikut hanya dari sudut bilangan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha an 11 rakaat. Tapi kita tak amal yang part satu lagi, iaitu la tas'al an tulihinna wa an husnihinna, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita kalau nak beramal, kita kena beramal daripada semua sudut sunnah tadi. Tengok kadar ke mana kemampuan kita. Kalau kita sembahyang 11 rakaat, kita habis daripada orang 20 rakaat, la makna laha. Tak ada makna. Tak ada makna. Jadi gitu. Jadi mana saya bukan nak komen siapa-siapa, tapi ini peluang saya untuk sampaikan apa yang saya tahu. Ya, jadi ada sudut. Sebab kadang-kadang kita rasa kita nak selesa. Tapi kita jangan bagi manja dan selesa pada tubuh kita ketika di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan kita ni berebut-rebut. Kalau kita tengok di sana ada hadiah, satu hadiah, memang hadiah tu tak cukup untuk semua, kita pasti akan bertolak-tolak. Orang mai bagi kat kita kunci BMW. Siapa nak, orang surau ni mai, aku nak bagi, aku dah sebuah BMW, aku nak bagi kat hamba. Siapa nak tunggu? Pilih kat depa, kita kata macam tu lah. Kita mesti lompat lari punya kan. Ambil kunci BMW, lepas tu kita main sunat tu. Kalau kita nampak. Jadi bulan ni Allah nak suruh kita challenge diri kita. 30 hari Allah Ta'ala bagi, ataupun 29 hari Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tak mampu nak challenge diri kita, macam mana? Ya, jadi kita sama-sama muhasabah diri kita. Dan saya kata saya tak akan lebih daripada waktu qiyam tadi, insya-Allah. Ya kan? Dah diingatkan jangan lebih 20 minit, ni baru 10 minit. Tapi saya rasa memadai untuk membakar kembali enjin kita, ruh kita, supaya Ramadan yang masih banyak lagi baki dia, kita akan terus giat beribadah. Sedang kemuncak kita di siang hari beribadah kepada Allah dengan puasa. Dan kita berjihad menjaga seluruh anggota kita supaya tidak mencalit ibadat kita tadi dengan kotoran. Dengan kotoran maksudnya apa? Dengan dosa, sehingga dia mengurangkan pahala puasa. Dan di malam hari maknanya kemuncak ibadat kita adalah qiyam lail. Dan dia adalah suatu benda yang kita panggil bukan wajib. Bukan wajib kan, sunat yang dituntut, yang disuruh kita buat kan. Jadi maknanya dan dia bukan, bila kita tahu dia bukan perkara yang wajib, bila imam baca panjang dan sebagainya, kita ada peluang untuk duduk kan, boleh duduk. Allah lenguh sekali tu lah, duduk Ustaz. Ustaz lagi dah merasa selesa dah lutut tadi, unjur, tak ada masalah apa, nak unjur kaki unjur lah. Lagi bangun pula. Kan? Jadi imam teruskan bacaan. Jadi saya yakin bahawa imam kalau dia baca, dia bagi dia setengah page, satu page, dua page, dia tak akan ada rasa macam
lambat. Sebab dia telah menjiwai bacaan dia. Makmum ni dia payah sikit nak menjiwai bacaan imam. Dia payah sikit. Tapi insya-Allah kalau cara imam baca tadi kita boleh rasa bacalah lagi. Kita nak tu imam tu baca lagi. Kalau bolehnya. Kan? Kalau satu page pun rasa macam alah sikitlah. Begitu. Jadi maknanya insya-Allah baki Ramadan ini sebagai apa nama, bukan nak beletih-letih ini kita nak kata apa, nak segarkan baliklah jiwa kita kan. Begitu. Supaya kita ingat solat tarawih ni kita kata satu kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata man sama man qama. Ada lafaz hadis kata man sama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada hadis kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Satu kata, siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Jadi kita sedang mendirikan bulan Ramadan. Jihad. Inilah dia jihad. Jihad memaksa anggota tubuh kita supaya dia tetap berada di tempat dia untuk rukuk, sujud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kata, "La tas'al an tulihinna wa an husnihinna." Jangan tanya tentang panjang solat Nabi dan tentang cantiknya solat Nabi. Kan yutilul qiyam, panjang qiyam dia. Wa yutilul ruku', panjang ruku' dia. Yutilus sujud, panjang sujud dia. Ketika sujud kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatut tarawih bukan budaya. Dia adalah puncak ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, biar kita semangat insya-Allah. Untuk menghadapi hari-hari yang masih berbaki ini. Kita baru 3 malam berlalu, maknanya kita sedang menghadapi ujian ataupun kita sedang menghenyak anggota kita ni, kan? Kita sedang memaksa dia, sedang mencambuk dia untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu bahawa besok untuk kita ataupun untuk siapa, kan? Adakah esok maknanya kita masih lagi boleh beribadah kepada Allah Ta'ala kalau kita terlepas hari ini? Jadi maknanya jangan biarkan masa kita berlalu, kan? Begitu saja tanpa diisi dengan pahala yang banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiknya, dorongannya kepada kita untuk beribadah. Kenapa? Kerana kita tak mampu nak buat apa-apa melainkan taufik daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi taufik, kita tak boleh pun nak datang ke sini. Tak boleh pun kita nak qiyam tarawih. Tak boleh pun. Tak boleh kita nak baca Quran pun kalau Allah tak bagi taufik kepada kita. Jadi maknanya kita ingat ini adalah taufik, dorongan, petunjuk, dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita untuk beribadah kepadanya. Sedang berlatih diri untuk menghadapi baki bulan dalam setahun ini, dalam mempertingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala jaga kita, kan? Allah jaga hati kita dan Allah jaga amalan kita. Supaya apa? Supaya ia tetap bertepatan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman sepenuhnya dengan ajaran Nabi sallallahu, bukan kita ambil satu part dan kita malas dengan part yang lain. Kalau kita tak mampu, maknanya berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada Engkau, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ini doa. Kalau tak faham, baca Melayu sudah lah. Tak boleh baca Arab. Itulah dia cerita dia, maknanya dah 15 minit, 35 minit lagi. Saya cukuplah untuk ni. Maknanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayahnya kepada saya dan kepada kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Taala. Kita cabar diri kita, kan? Dia tak larat, kita cabar lagi, kita paksa dia, kan? Sebab apa? Ibadat ni jihad. Dia bukan kata ibadat ni alah nak tunggu aku jiwa aku tenang baru aku boleh ibadat. Tak. Dia jihad. Sama ada kita nak buat ataupun kita tak nak buat. Sakit lutut lah, duduk dulu, bangkit pula buat. Jadi wallahu taala alam bisawab. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.